Okey, baiklah kita teruskan. Tengok redox dari aspek yang keempat, iaitu aspek nombor pengoksidaan. So, cikgu tengok buku teks, rujuk kepada buku teks. Pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Ahli kimia mendapati konsep pemindahan elektron dalam menerangkan tindak balas redox adalah terhad kepada tindak balas yang melibatkan sebatian ion. Okey, tindak balas yang melibatkan sebatian ion. Okey, tadilah yang kita tengok tadi kan, contohnya MgO tadi kan, cikgu. Okey, yang ni. Okey, CuO, MgCl2, ini semua adalah sebatian ion. Okey. Oleh itu, maksud pengoksidaan dan penurunan diperluas dengan menggunakan konsep nombor pengoksidaan untuk menerangkan tindak balas redox bagi merangkumi semua tindak balas. Okey. So kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tindak balas pengoksidaan dengan tindak balas penurunan dari aspek nombor pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila nombor pengoksidaan suatu unsur dalam bahan tindak balas bertambah. Manakala tindak balas penurunan berlaku apabila nombor pengoksidaan suatu unsur dalam bahan tindak balas berkurang. Okey, kalau bertambah pengoksidaan, kalau berkurang penurunan. Okey, penurunan. Okey, contoh diambilnya tindak balas yang pertama di mana karbon bertindak balas dengan oksigen membentuk gas karbon dioksida. Okey, apa yang kita perlu tahu kat sini, karbon, nombor peroksidaannya adalah kosong, oksigen pun kosong. Kenapa karbon kosong? Jadi kat sini dia tak bagi. Dia tak bagi. So, nombor pengoksidaan yang pertama kita kena tahu kat sini. Okey, ni molekul. Okey, molekul unsur. Unsur maknanya dia sama. O dengan O, combine dengan O. Unsur yang sama. Bila unsur yang sama, nombor pengoksidaannya kosong. Karbon satu saja, nombor pengoksidan dia kosong. Tapi bila dia combine CO2, maka C kat sini nombor penoksidaan dia positif 4. Okey, oksigen pula adalah tolak 2. Cikgu tengok dulu Okey, so lepas pada ni cikgu terang apa yang itu. Cikgu rasa macam ringkas sangat dekat buku teks ni. So, bahan yang dioksidakan. So, kita tengok sini, bahan yang dioksidakan karbon. Kenapa? Sebab nombor pengoksidan karbon bertambah daripada kosong ke positif 4. Manakala nombor pengoksidaan oksigen pula berkurang daripada kosong ke tolak 2. Maka oksigen ni O2 mengalami proses penurunan, maka karbon mengalami proses pengoksidaan. Jadi bila karbon mengalami proses pengoksidaan, maka karbon bertindak sebagai ejen penurunan manakala oksigen dioksidakan mengalami proses pengoksidaan. Oksigen mengalami proses penurunan, maka oksigen bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kalau kita nak kata kenapa oksigen bertindak sebagai ejen pengoksidaan, kerana oksigen telah mengoksidakan karbon kepada karbon. Okey, mengoksidakan karbon. Kesimpulan, ejen pengoksidaan ialah bahan yang dioksidakan yang mengoksidakan bahan lain dan diturunkan dalam tindak balas redox. Jadi ejen penurunan ialah bahan yang menurunkan bahan lain dan dioksidakan dalam tindak balas redox. Okey, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Penentuan nombor pengoksidaan. Apakah nombor pengoksidaan? Ni benda baru bagi awak ni. Jadi awak boleh Google lah ni. Okey, address yang dibagi boleh Google. Nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan adalah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom. Pemindahan elektron berlaku dalam atom membentuk ikatan kimia dengan atom yang lain. Okey, ikatan kimia macam mana? So, bila kita tengok karbon dengan O2 tadi,
dia membentuk CO2, maka dia mengikat ikatan kimia CO2 iaitu ikatan kovalen. Itu dikatakan dengan ikatan kimia. Nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan garis panduan yang berikut. Contoh yang pertama, apa yang tahu adalah semua unsur nombor pengoksidaannya adalah sifar. Unsur ni sama ada dia satu ataupun dia dua, tetapi dia unsur yang sama. Oksigen O2, Cl2 ataupun N2, ni semua ni kita panggil unsur. Maka nombor pengoksidaannya adalah kosong. Nombor pengoksidaan bagi ion monoatom. Monoatom maknanya atom dia satu saja. Okey, adalah bersamaan dengan cas bagi ion itu. Makna kat sini kalau kita ada Cu2+, maka nombor pengoksidaan bagi ion kuprum 2 ni, okey, kuprum adalah positif 2. Kalium kat sini positif 1. Sama dengan cas dia ni. Br- ini tolak 1. O2 minus tolak 2. Al3 plus positif 3. Okey. Seterusnya, nombor pengoksidaan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 adalah positif 1, positif 2 dan positif 3. Contohnya, kalau kita ambil unsur kumpulan 1, jadi nombor pengoksidaannya positif 1 belaka. Magnesium unsur kumpulan 2, maka nombor pengoksidaannya positif 2. Aluminium unsur kumpulan 13, maka nombor pengoksidaannya adalah positif 3. Okey. Seterusnya ni kena ingat belakang ni. Jumlah nombor pengoksidaan atau atom unsur dalam suatu sebatian adalah sifar. Maknanya nombor pengoksidaan bagi sebatian ini adalah sifar ni. Maknanya nombor pengoksidaan Na tambah nombor pengoksidaan Cl adalah sama dengan kosong. Iaitu Na berapa? Positif 1. Klorin berapa? Minus 1. So dapatlah sama dengan kosong. Okey. Kemudian kalau kita nak tengok tentukan nombor pengoksidaan dalam sulfur trioksida, sulfur kita tak tahu berapa. Okey. So, oksigen kita tahu tolak 2. Maka kita boleh cari sulfur guna matematik, persamaan matematik. So, kita akan dapat S adalah sama dengan positif 6. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu ion polyatom adalah bersamaan dengan cas bagi ion itu. Contohnya kita ada NH4+, okey? NH4+. Maknanya nombor pengoksidaan N dengan H ini adalah sama dengan positif 1, iaitu cas bagi ion tersebut. Sama juga dengan nombor pengoksidaan, okey? Nombor pengoksidaan bagi karbonat, ion karbonat, iaitu C dengan O. Iaitu ni 2 tolak, maknanya tolak 2. Maknanya karbon campur dengan oksigen adalah sama dengan tolak 2. Kalau tak faham royak ni. Okey. Ni semua ni kena ingat belakang ni. Kalau tidak susah kita nak kenal pasti tindak balas redox kalau kita tak ingat dari aspek-aspek dia apa tu nombor pengoksidaan yang dibagi kat sini. Nombor pengoksidaan bagi hidrogen, bagi hidrogen dalam sebatian biasanya ialah positif 1 kecuali dalam logam hidrida adalah tolak 1. Okey, tu kena ingat. Okey, contohnya kalau kita ambil HCl. HCl ni bukan hidrida. Maka hidrogen kat sini adalah positif 1. Okey, ni hidrida. Hidrida ni bila hidrogen bertindak balas dengan unsur kumpulan 1 ataupun unsur kumpulan 2. Jadi membentuk natrium hidrida. Maka di sini hidrogen nombor pengoksidaannya adalah nombor pengoksidaannya adalah tolak 1. Seterusnya, nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebatian biasanya tolak 2. Kecuali dalam sebatian peroksida tolak 1. Tolak 1. Jadi kat sini bukan peroksida. Maka nombor pengoksidaan oksigennya tolak 2. Ni peroksida. Ni nama dia hidrogen peroksida. Maka sini O dia nombor pengoksidaannya adalah
tolak 1. Jadi selalunya hok lain-lain tolak 2 belakang lah O tu. Kecuali dalam peroksida saja. Okey. Dan akhir sekali, nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17. Okey. Dalam sebatian ialah tolak 1. Jadi contoh, nombor pengoksidaan fluorin sentiasa tolak 1. Nombor pengoksidaan klorin, bromin, iodin biasanya. Ni biasa. Okey, biasa. Hok ni sentiasa. Sentiasa ni maknanya memang tolak 1 lah. Tapi kalau biasa, biasa. Ada juga masa-masa dia tidak tolak 1. Kecuali apabila unsur itu terikat dengan unsur lain yang lebih elektronegatif seperti oksigen, maka nombor pengoksidaannya akan bernilai positif. So contoh. Contoh kalau hidrogen dengan F, kat sini F tolak 1. Tetapi kalau Cl dengan O, maka kat sini nombor pengoksidan Cl adalah positif 1 sebab dia combine dengan oksigen. Sama juga Br bila dia combine dengan oksigen sebab oksigen ini bukan dalam peroksida maka dia tolak 2. Maka bila kita cari dia sama dengan positif 5. Okey. Okey. Ni boleh tengok. Yang ni boleh tengok. Okey. So, cikgu ambil contoh ni. Lepas tu, cikgu tinggal sebagai homework untuk awak. So, cikgu ambil contoh yang ni. So, kita ada MnO4 tolak. Dia minta awak cari tentukan nombor pengoksidan bagi unsur yang bergaris. So, dia nak tahu mana? Dia nak tahu Mn kat sini. Berapa nombor pengoksidaannya. Jadi bila kita nak tahu Mn ni berapa, kita kena ingat oksigen selalunya tolak 2 kecuali dalam peroksida tolak 1. Ini bukan peroksida maka ia tolak 2. Jadi Mn kita tak tahu, kita anggapkan dia sebagai X. Maka tambah dengan 2 kali O tolak 2 adalah sama dengan cas dia ni iaitu tolak 1. Jadi kita pun tahulah X. Okay, sorry. Kat sini berapa ni? Okey. 4 ni. Okey. So, kita akan dapati X adalah sama dengan positif 7. Okey, tekan kalkulator dapat positif 7. Maka kita tahulah Mn kat sini nombor pengoksidaannya positif 7. So, cikgu ambil yang ni. Contoh yang ni. Kita ada VO2 positif. V ni vanadium ni. Vanadium. So, kita tak tahu berapa vanadium. Tapi kita tahu oksigen always minus 2. Kecuali dalam peroksida. Ni bukan peroksida. Maka katakanlah X, V ni kita anggapkan sebagai X. So, tambah dengan 2 kali dengan tolak 2. Sorry. Apa cikgu ni? Sekejap ni. Bukan 2 tu. Mata ni. O ni 1 saja. So, 1 kali dengan tolak 2 sama dengan positif 2. Positif 2. Okey, boleh. Jadi kat sini, bila kita selesai, kita dapat X adalah sama dengan positif 4. Ni contohlah bila kita nak mengira nombor pengoksidaan. So, cikgu ambil satu lagi, cikgu ambil nombor 4. Nak kira lagu mana nombor 4. Okey, cikgu buat mari sini. Kita ada HOBr kan? Nak tahu nombor pengoksidaan bagi Br. H berapa? Positif 1. O berapa? Tolak 2. Okey, Br berapa? Tak tahu. Anggapkan dia sebagai X. Campur semua sekali. Ada tak charge? Tak ada. Maknanya kosong. Maka kita tahulah X adalah sama dengan positif 1. Okey. Okey. Ada soalan ke nak tanya? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada. So kalau tak ada, cikgu tinggal soalan ni untuk awak buat awak buat sebagai homework, iaitu soalan nombor 5, okey, soalan nombor 3, soalan nombor 8, soalan nombor 6 dan soalan nombor 2. Lepas tu cuba Google ni, dia kata latihan pengukuhan untuk mencari nombor pengoksidan. Ni boleh Google, boleh tengok soalan dia, dan ni boleh tengok. So, untuk hari ni, cikgu hanya nak masuk sampai nombor pengoksidaan saja. Okey,
Lepas tu cikgu nak pergi kepada ni Okey, ni tak ada soalan kan? Okey, tak ada. So bila tak ada, cuba kita tengok yang ni. Soalan ni ni. Okey, hok tadi ni. Okey. Hok tadi. So bila kita tengok kat sini, kalau kita nak interpret, okey, dari aspek nombor peoksidaan kat sini, kita tengok kat sini lah. Kita boleh kata Cu. Cu kat sini, okey, Cu2 plus ni. Tak. Cu kat sini, Cu saja. Cu2 plus ni nombor peoksidaan dia adalah positif 2. Cu ni nombor peoksidaan dia kosong. Hidrogen kat sini molekul, nombor peoksidaannya kosong. Okay, hidrogen kat sini, nombor peoksidaannya adalah tolak 1. Okey, boleh? Boleh kalau kita cerita sini ni? Okey, tolak 2. Okey, kosong. Kosong kepada tolak 1. Berkurang. Silap mana? Ni. H kat sini adalah positif 1. H kat sini positif 1. Boleh? O sini tolak 2. O sini tolak 2. Tidak berlaku apa-apa kepada O. Okey, so kita ambil H ni. Daripada kosong ke positif 1. Maknanya nombor peoksidaan dia bertambah. Bila bertambah, kita panggil proses apa? Pengoksidaan. Cu daripada positif 2 jadi kosong, maka nombor peoksidaan dia berkurang. So bila berkurang, maka kita boleh kata tindak balasnya adalah tindak balas penurunan. Okey, hak ni cikgu nak suruh awak jawab dari aspek nombor peoksidaan Tadi cikgu terai dari aspek elektron. So kali ni cikgu nak awak terai awak jawab soalan ni dari aspek nombor peoksidaan pula. So kalau kita tengok Mg kat sini kosong. Lepas hak ni jadi positif 2. Okey ni. Ni kan kosong. Lepas ni dia jadi positif 2. Boleh? H kat sini positif 1, kat sini kosong. Okey, jadi Mg bertambah, hidrogen berkurang. Boleh cerita aspek redox. Okey, tindak balas redox dari aspek nombor pengoksidaan. Ada soalan nak tanya cikgu? Habis dah cikgu nak terai hari ni. Ada Cikgu. soalan nak tanya? Ya. CL tu tak payah kira ke? Apa dia? CL. Kira MG je lah dengan H. Tak, sebab CL tu macam tadi CL ni. Cikgu nanti cikgu ambil kali lain. Okey, CL ni kan. Kenapa CL? CL kat sini kan tolak 1. CL kat sini pun tolak 1. Jadi CL tu tidak mengalami apa-apa perubahan. Sama juga dengan O. O kat sini nombor peoksidaannya tolak 2. O kat sini pun nombor peoksidaannya tolak 2 juga. O juga tidak mengalami apa-apa perubahan. Okey, jadi bila tidak mengalami apa-apa perubahan, kita panggil ia sebagai ion penuntung. Dia tak ambil bahagian dalam tindak balas kimia. Jadi kita ambil bahagian dan tindak balas kimia saja. Okey, kita fokus kepada yang berubah nombor pengoksidaan sahaja. Okey, bolehkah? Boleh cikgu. Boleh. Okey, clear jelas belaka apa tu 5 Aisyah? Okey. 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 So kalau okey, kita jumpa lagi hari Ahad Hari Ahad ke kelas dengan cikgu? Ya, cikgu. Okay. So kita jumpa hari Ahad. Okey, jangan lupa Jangan lupa Google soalan ni, nanti kita buat perbincangan. Jawab dulu soalan ni. Nanti kita buat perbincangan hari Ahad nanti. Dan kalau tak ada apa-apa masalah, cikgu akan masuk kepada bahagian yang seterusnya, iaitu menamakan penamaan sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey, so kalau tak ada apa-apa, cikgu berhenti setakat ni kelas. Okey, selamat belajar semua. Rindu sekolah belaka, bukan tidak? Oh. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, bye-bye.